Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya ingin menemu ramah seorang bakal guru bagi membincangkan serba sedikit mengenai isu buli cyber yang semakin berleluasa pada era globalisasi ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri beliau. Nama diberi Ilya Maisarah binti Zainuddin yang kini melanjutkan pengajian beliau pada SEM 6 dalam ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada saudari Ilya kerana sudi ditemu ramah pada hari ini. Assalamualaikum saudari, apa khabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, tanpa melengahkan masa, izinkan saya mengajukan beberapa persoalan berkenaan masalah buli cyber yang berlaku dalam kalangan remaja sejak kebelakangan ini. Baiklah, pada pandangan saudari, sebagai seorang bakal guru, bolehkah saudari memberikan sedikit komen dan penjelasan mengenai isu buli cyber yang berlaku dalam kalangan remaja pada hari ini? Jadi bila kita bercakap tentang apa itu buli cyber, jadi kita balik pada definisi buli cyber itu sendiri, iaitu ia boleh dikatakan sebagai suatu tindakan atau lakuan tertentu, tentunya melalui media elektronik, tindakan yang secara agresif dengan tujuan untuk tindakan individu secara agresif dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan atau ketidakselesaan pada orang lain, pada golongan sasaran yang jadi mangsa itulah. Jadi ini termasuklah tindakan mengancam, memalukan dan sebagainya. Jadi isu ini kita lihat wujud dalam kalangan remaja kita hari ini. Soalnya pendedahan terhadap media-media elektronik ni didedahkan oleh ibu bapa, guru dan sebagainya dari awal usia remaja lagi. Dari sebelum dari mereka sebelum menjadi remaja lagi didedahkan dengan bahan-bahan media elektronik ni. Jadi bagi saya ia adalah satu realiti yang sangat-sangat membimbangkan. Itu saja. Baik, terima kasih atas komen dan penjelasan yang sangat jelas mengenai isu ini. Seterusnya, pada pendapat saudari, bagaimanakah sesuatu tindakan itu dapat juga dikategorikan sebagai buli cyber? Jadi secara jujurnya, perkara ini tidak berlaku pada diri saya sendiri, tapi saya melihat fenomena ini berkembang dalam masyarakat. Jadi kebiasaannya perbuatan buli cyber ini berlaku secara berulang-ulang dengan tujuan menakutkan, mendatangkan kemarahan, memalukan, mengaibkan seseorang. Kebiasaannya perkara ini berlaku dalam media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Ia adalah buli yang teruk bagi saya kerana kemudaratannya aspek ni ialah maklumat mangsa yang disebarkan melalui talian sifatnya kekal dan terbuka kerana jaringan dalam talian ni luas, seluruh dunia boleh mengaksesnya. Jadi perkara ini akan sentiasa menghantui mangsa. Tambahan buli cyber ni kita suka nak kenal pasti siapa pelakunya. Terima kasih atas pendapat yang dikemukakan. Jadi dapatlah kita tahu bahawa sebenarnya buli cyber ni berlaku dalam banyak keadaan. Ini selanjutnya pendapat saudari sebagai seorang bakal guru, sejauh manakah buli cyber mengganggu perkembangan dan pertumbuhan remaja? Jadi pada saya kesan buli cyber ni sangat-sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan mangsa, terutamanya golongan remaja yang masih sekolah terutamanya. Kita boleh lihat kesannya dari segi emosi, dari segi fizikal, mental. Mangsa cenderung untuk mangsa yang pernah melalui buli cyber ni mengalami depresi, kemurungan atau lebih teruk mungkin mereka cenderung untuk bertindak mencederakan diri sendiri atau bunuh diri. Kalau dari aspek fizikal mungkin kesannya mengganggu pola makanan dan pola tidur mangsa sehingga menyebabkan mangsa letih, lesu, tidak berdaya untuk meneruskan aktiviti harian mereka lah. Jadi ini juga mungkin rentetan daripada kesan kemurungan yang mereka alami.
Ialah melalui penjelasan yang diujarkan, sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa buli cyber ini memberikan banyak implikasi negatif kepada remaja. Sehubungan dengan itu, pada pandangan saudari sebagai seorang bakal guru, bagaimanakah tindakan yang perlu diambil bagi menangani dan mengatasi gejala buli cyber yang sering berlaku belakangan ini? Jadi pada saya, selain daripada mendapatkan didikan dari guru di sekolah, ibu bapa adalah memainkan peranan penting, paling penting, kerana remaja ni adalah golongan paling dekat dengan ibu bapa. Kat mana-mana pun kita akan balik pada ibu bapa semula. Jadi ibu bapa ni memainkan peranan penting sebagai kunci utama pencegahan. Jadi ibu bapa bertanggungjawab untuk kawal aktiviti anak, terutamanya anak yang meningkat remaja. Bila mereka dapat gadget, ibu bapa perlu tahu apa aktiviti anak seharian dalam media sosial. Adakah mereka mengganggu ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang. Jadi wujudkan jurang antara mereka dengan gadget, berikan masa, berikan ruang untuk berehat daripada media sosial. Bagi ruang untuk mangsa tidak kira siapa. Mungkin kanak-kanak ni, kadang-kadang anak-anak ni dia tidak tahu perkataan yang dilontarkan mungkin makin memburukkan keadaan. Jadi beri ruang kepada mangsa-mangsa yang mengalami buli cyber ini untuk pulih dari trauma dan sebagainya. Yalah, terima kasih atas pandangan yang sangat bijak bagi menangani gejala buli cyber ini. Baiklah, sebelum mengakhiri temu ramah kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudari Ilya kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk ditemu ramah pada hari ini. Mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan sepanjang temu ramah ini berlangsung.